Destinasi kejuaraan Kap Pri Malaysia Shell Advance pusingan keempat ke Alor Gajah, iaitu satu daerah di negeri Melaka yang masih mengekalkan ciri-ciri sejarah. Terdapat bangunan dan rumah-rumah kedai yang dibina di sekitar tahun 30-an yang masih lagi kukuh dan terpelihara. Aliran pembangunan telah merubah wajah Alor Gajah. Justru banyak tempat-tempat rekreasi dibina, salah satunya Taman Burung Alor Gajah. Terdapat pelbagai spesies burung dari dalam dan luar negara di mana ianya dipelihara untuk menarik minat pengunjung. Di Alor Gajah ni, kalau boleh, dengan adanya penganjuran Kap Pri ni akan juga menyumbang kepada pembangunan pelancongan di kawasan Alor Gajah. Sebab kita mempunyai banyak kawasan-kawasan yang boleh dilawati, yang boleh dikategorikan, ada tempat-tempat yang bersejarah, ada tempat-tempat rekreasi, ada tempat-tempat kelahan. Ya. Kuih bakar sememangnya terkenal di negeri Melaka. Untuk itu, kru kami sempat ke Pulau Sebang untuk melihat proses membuat kuih bakar. Adunan yang hanya menggunakan gula, tepung dan rempah ini berjaya menarik ramai pelanggan, terutama dari negeri Johor dan Singapura. Walaupun masih mengekalkan cara tradisional, di mana proses membakar kuih ini menggunakan kayu getah, namun rasanya amat menyelerakan. Kuih bakar boleh disimpan hingga 2 minggu dan permintaan meningkat bila tiba musim perayaan dan cuti sekolah. Masukkan. Litar kawasan perindustrian Londang Alor Gajah Melaka dipilih sebagai tuan rumah pusingan keempat. Panjang litar ini 1.426 km dengan laluan lurus terpanjang ialah 100 ataupun 418 meter. Begitu berbeza dibandingkan dengan litar Sri Manjung Perak. Namun apapun, bagi acara pertama kejuaraan ataupun pusingan keempat kali ini, kita mulakan dengan acara Novice Semifinal A. Dan pastilah tumpuan diberikan kepada Irwan Rosli, Muhammad Nazri, Muhammad Hatta Turin dan juga Ismail Abdullah. Dan untuk kali ini Muhammad Ramzi Abdul Rahim yang menduduki tempat keempat keseluruhan tidak turut serta. Begitu juga dengan Muhammad Munzir Wahab yang menduduki tempat kelima keseluruhan tidak mengambil bahagian di Alor Gajah Melaka. Namun kita akan dapat menyaksikan bagaimana 18 penunggang berentap untuk mencari hanya 9 tempat terbaik di litar sepanjang 1.426 km ini. Dan awal-awal lagi saksikan Muhammad Izwan Syahbudin mendahului penunggang-penunggang lain. Gagal untuk menamatkan perlombaan di 2 pusingan awal dan tidak mengambil bahagian di Sri Manjung 15 Ogos lalu. Dan awal-awal lagi seorang penunggang Sahul Hamid Muhammad Saleh terbabas. Seperti yang saya katakan, litar ini cukup sukar. Namun tidak bagi Muhammad Izwan yang kini agak selesa mendahului, meninggalkan kira-kira 3 meter di belakangnya. Irwan Rosli saya rasa di tempat yang kedua sekarang ini. Tempat yang ketiga ialah Muhammad Nazri. Gagal untuk mengutip sebarang mata di 2 pusingan awal. Namun tempat yang ke-6 di Sri Manjung, mereka baru saja lepas ataupun melepasi selekor pertama, sekarang ini menuju ke selekor kedua. Cukup sukar selekor ini. Kederasan di sekitar 40 km sejam dengan Muhammad Izwan terus di depan. Tempat yang kedua Irwan Rosli. Naib juara di Sri Manjung namun gagal untuk mengutip sebarang mata di 2 pertemuan awal sebelum ini. Dan mereka kini baru saja selesai berdepan selekor yang ketiga dengan Irwan Rosli. Masih lagi tempat yang kedua. 12 pusingan terpaksa diharungi dengan Muhammad Izwan masih lagi di depan. Dan untuk pengetahuan saudara, tiada berat maksimum dan minimum ditetapkan dalam kejuaraan Kap Pri Shell Malaysia kali ini. Dan di belakang sana beberapa penunggang terlibat dan satu lagi 4 penunggang di selekor pertama. Satu selekor yang cukup tajam, selekor pertama. Kederasan di sekitar 30 hingga 40 km sejam, namun 4 penunggang sebentar tadi gagal untuk mengawal jentera mereka. Namun Muhammad Izwan masih lagi mengekalkan dominasi. Terus di depan, semakin jauh ditinggalkan sekarang ini, hampir 10 meter di belakang. Muhammad Izwan Syahbudin menunggang jentera Yamaha. Gagal untuk mengutip sebarang mata dalam 3 saingan sebelum ini. Dan Muhammad Izwan bagaimana dah? Muhammad Izwan
di seleko yang pertama juga. Sayang sekali. Seperti yang saya katakan, daripada 5 seleko di litar ini, seleko pertama lah yang paling berbahaya dan dikatakan pula beliau melakukan jump start sebentar tadi. Dan seandainya keputusan ini diterima dengan rasminya, maka beliau terpaksa mengharungi 13 pusingan dan bukannya 12, kerana itulah undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh pihak penganjur dalam kejuaraan Capri Malaysia Shark Advance tahun ini. Kesempatan ini diambil sepenuhnya oleh penunggang-penunggang lain, terutamanya Muhammad Hatta Turin, Irwan Rosli, Muhammad Nazri, dan mereka kini bertarung dalam lap terakhir ataupun pusingan terakhir dengan Irwan Rosli di tempat yang pertama, tempat yang kedua Hatta Turin, tempat yang ketiga. Saya rasa sekarang ini ialah Muhammad Nazri Hamzah. Irwan Rosli masih di depan, tempat yang kedua Hatta Turin, tempat yang ketiga Muhammad Nazri Hamzah. Tinggal lagi 2 seleko untuk ditamatkan. Masing-masing tidak mahu memberikan yang terbaik kerana ini hanyalah pertandingan separuh akhir, memilih 9 penunggang terbaik untuk beraksi dalam saingan akhir yang akan dilangsungkan sebelah ini, dengan Irwan Rosli masih di depan, naib juara di Semenanjung, begitu unggul dengan ketiadaan Muhammad Izzuan Syahbudin yang tergelincir sebentar tadi. Dan saksikan Muhammad Nazri Hamzah memintas Muhammad Hatta Turin di seleko terakhir untuk memberikan beliau tempat yang kedua. Namun Muhammad Irwan Rosli unggul dalam acara pertama di litar Londang Alor Gajah Melaka ini. 10 minit 44.225 saat itulah masa yang dirakamkan oleh Irwan Rosli. Dan secara keseluruhan kita lihat Irwan Rosli, Muhammad Nazri, Muhammad Hatta Turin dan Muhammad Izzuan Syahbudin. Biarpun usia setahun jagung, namun kemampuan mereka usah dipandang rendah. Mereka berani memperjudikan nasib dalam kategori novice dan expert bagi memburu gelaran juara. Mereka bersatu tenaga membentuk satu pasukan mantap dikenali Art Racing. Berbekalkan semangat dan harapan, mereka muncul di litar Londang Alor Gajah Melaka untuk merealisasikan segala impian. Pasukan berasal dari Masjid Tanah ini bersedia memberikan cabaran di pusingan keempat sebagai titik tolak menguji kemampuan sendiri. Art Racing ni sebenarnya dah lama di Masjid Tanah, tapi untuk pembuatan secara sahnya dalam bidang Cup Prix ni, ini buat kali pertama lah. Ini pusingan keempat tak silap saya. Sebabkan bajet kita masa pada peringkat awal mari belum ada, jadi kita masih kumpul mana membership tu, kita kumpul dan keluar kita punya own pocket money, dan kita itu set up our own team lah. So inilah peluang keempat ni, kita cuba saya upaya untuk masuk untuk Cup Prix ni di tempat sendirilah kita mulakan, walaupun tinggal 2 race lagi. Usia muda tidak dipersia, bakat diasah demi cita-cita, harapan digalas demi kerjaya. Itulah semangat pelumba Art Racing Ahmad Nizam Abu atau mesra dengan panggilan Along. Along yang baru menjangkau usia 21 tahun membawa harapan besar untuk pasukannya. Walaupun penat bekerja di USPD, namun dia akan meluangkan mahari minggunya menjalani latihan di litar Batu 3 Shah Alam. Bakat dan kepakarannya akan diuji dalam perlumbaan kategori novice dan Yamaha 125Z. Saya akan cuba sedaya upaya saya lah untuk menang. Lagipun ni pertama kali bagi saya. Saya akan usahalah untuk bantu Art Racing. Semangat berpasukan meyakinkan Art Racing yang mereka mampu memburu gelaran buat kali pertama dalam kejuaraan Capri ini. Dan kalau tadinya Irwan Rosli begitu unggul dalam acara novice separuh akhir A, apakah Mazlan Khamis mampu untuk mengulangi pencapaian yang dilakukan oleh Irwan Rosli sebentar tadi? Namun Cho Chun Hong, Ahmad Fuad Barudin akan memberikan tentangan. Begitu juga dengan Syarul Nizam, Ahmad Tajuddin dan juga Muhammad Syarul Suef. 12 pusingan akan diarungi oleh 18 peserta dan seperti tadi hanya 9 akan beraksi. Dalam saingan akhir awal-awal lagi seorang penunggang bernombor 84 gagal untuk menamatkan saingan. Abdul Rahim Siddiq di seleko pertama. Senario sama yang berlaku di litar Londang Alor Gajah Melaka ini. Namun juruskan perhatian anda kepada saingan separuh akhir di novice
dengan tumpuan diberikan kepada Mazlan Khamis, Chow Chun Hong, Ahmad Fuad Baharudin. Mazlan Khamis sekarang ini menduduki tempat yang ketiga keseluruhan. Apakah di Lita Londang Alor Gajah Melaka ini akan memberikan satu lagi kemenangan kepada Mazlan Khamis? Bila masa lagi mendahului sekarang ini di tempat yang kedua, Chow Chun Hong, juara di Sri Manjung dan juara di Sungai Petani. Manakala Mazlan Khamis tempat keempat di Lumut, naib juara di Sungai Petani, gagal untuk memperolehi sebarang mata di Lita Kota Damansara Sungai Buloh dalam pusingan pertama. Namun apapun, mereka kini beraksi di lintas sepanjang 1.426 km dengan laluan lurus terpanjang ialah 418 meter. Kelajuan maksimum yang boleh dicatatkan ialah di sekitar 140 km sejam. Dan segala kebolehan Mazlan Khamis akan diuji di litar ini sambil diikuti rapat oleh Chow Chun Hong di tempat yang kedua sekarang ini. Tempat yang ketiga saya rasa Ahmad Fuad Baharudin. Hanya pertarungan dua penjuru dana. Seorang lagi penunggang gagal untuk mengawal jenteranya. Saya rasa dia selekor yang kedua sekarang ini. Kemalangan demi kemalangan kita saksikan. Saya tidak pasti apakah punca sebenar kemenangan yang sering berlaku di litar ini. Apakah litar ini penuh dengan pasir atau apakah mereka sendiri gagal untuk mengawal jentera mereka. Ahmad Azhar Hamid dengan jentera Yamaha menjadi penunggang yang terakhir, gagal untuk memberikan saingan. Apapun Mazlan Khamis, Chow Chun Hong masih lagi di depan. Nun jauh di belakang sana ialah Ahmad Fuad Baharudin. Ketinggalan begitu jauh sekali, kira-kira 20 meter di belakang. Di litar sepanjang 1.426 km. Mereka terus bertarung. 69-57 ketinggalan satu pusingan. Saksikan satu lagi saya rasa. Gerak ulang tayang menunjukkan seorang penunggang di selekor yang sama. Selekor pertama. Harus berhati-hati. Kita tidak mau melihat begitu banyak kemalangan berlaku. Dengan Mazlan Khamis sekarang ini di depan. Chow Chun Hong sekadar mau mengikorinya saja, tidak memberikan tekanan. Kerana ini hanyalah saingan separuh akhir B. Banyak lagi tenaga dan juga kekuatan mental diperlukan untuk beraksi dalam acara akhir yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Dan untuk pengetahuan saudara, penganjur menetapkan bahawa beberapa bahagian tidak dibenarkan untuk ditukar dalam kejuaraan Cup Prix Shell Advance kali ini. Antaranya ialah tiada sebarang pertukaran enjin, silinder dan juga piston. Begitu juga dengan bahagian dalaman enjin, casting dan bentuk crankshaft cover. Namun Mazlan Khamis masih lagi di depan. Tinggal lagi saya rasa satu pusingan lagi, last leg. Itulah yang diperlukan oleh Mazlan Khamis menuju ke selekor pertama dengan kelajuan kira-kira 40 km sejam. Tempat yang kedua, Chow Chun Hong kini meningkatkan kekerasan mereka, akan mencapai tahap maksimum 140 km sejam. Dengan Chow Chun Hong tempat yang kedua masih lagi mengikori Mazlan Khamis. Tenang saja corak tunggangan penunggang ini berusia 25 tahun. Di litar sepanjang 1.426 km, Mazlan Khamis di depan, Chow Chun Hong tempat yang kedua. Ahmad Fuad Baharudin tempat yang ketiga sekarang ini, namun tidak kelihatan dalam visual kali ini. Namun saya pasti Mazlan Khamis muncul sebagai juara. Tempat yang kedua Chow Chun Hong, Ahmad Fuad Baharudin tempat yang ketiga. Hanya ketinggalan 1.364 saat berbanding Mazlan Khamis. Dan inilah keputusan rasmi acara novice separuh akhir B. Satu dominasi yang ditunjukkan oleh pasukan Yamaha berbanding pasukan Suzuki. Acara ketiga di litar Londang Alor Gajah Melaka ialah
acara Expert A dengan 12 penunggang mengambil bahagian. Tumpuan diberikan kepada M. Meghanaden, Abdul Halim Muhammad Zahid, Sung Chi Kiong, Muhammad Faizal Yahya dan juga Muhammad Rosli Matsudin, kerana inilah antara penunggang yang dikatakan bakal membawakan cabaran dalam peringkat akhir yang akan berlangsung sebentar saja lagi. Meghanaden seharusnya menjadikan litar ini sebagai litar keramat kerana beliau kini mendahului dengan 56 mata tempat yang pertama. Manakala Abdul Halim Muhammad Zahid sekarang ini terdampar di tempat yang ke-15, gagal untuk mengutip mata di dua pusingan sebelum ini. Sung Chi Kiong juara di Sungai Buloh, tempat yang kelima di Sungai Petani, tempat yang keempat di Lumut. Juga tempat yang kedua, ketinggalan 7 mata kepada M. Meghanaden. Namun awal-awal lagi Sung Chi Kiong tidak membenarkan Meghanaden untuk berada di depan, mahu mengetuai 11 penunggang lain di litar sepanjang 1.426 km ini. Aspek ketegasan sememangnya diutamakan di samping penumpuan, setting dan juga pengalaman. Seandainya mahu beraksi di tahap tertinggi. Dan sekali lagi Muhammad Faizal Yahya diikuti pula oleh dua penunggang lain di seleko yang sama, saudara. Saya katakan sebentar tadi, seleko ini cukup berbahaya, cukup rumit seandainya tiada pengendalian yang cukup sempurna dilakukan oleh penunggang-penunggang ini. Faizal Yahya juara di Lumut, tergelincir sebentar tadi. Namun saya rasa beliau masih lagi mampu untuk meneruskan cabaran dengan Sung Chi Kiong sekarang di depan. Meghanaden dan Abdul Halim Muhammad Zahid yang dikenali sebagai pelumba yang cukup berpengalaman, berasal dari kampung Manjoy, Ipoh, Perak, cuba untuk memberikan saingan. Beraksi di Aman Jaya dengan tangan kanan yang masih lagi berbungkus. Namun Abdul Halim Muhammad Zahid berjaya untuk menduduki tempat yang ke-8. Tempat yang ketiga sekarang ini dengan Meghanaden berada di kelompok dia di depan dengan Sung Chi Kiong masih lagi mengekalkan dominasi, meninggalkan kelompok kedua kira-kira 5 meter di belakang. Mereka meningkatkan kelajuan dan di laluan selekoh kedua hingga ke selekoh yang keempat, kelajuan maksima yang boleh dicatatkan ialah 120 km sejam, manakala perjalanan dari selekoh keempat menuju ke selekoh kelima harus mempunyai tahap maksimum kelajuan dia sekitar 130 km sejam. Dengan tumpuan diberikan sekarang kepada 3 penunggang. Sung Chi Kiong masih lagi depan dan Meghanaden saksikan bagaimana mula untuk merapatkan jurang perbezaan di antara beliau dan Sung Chi Kiong. Meghanaden sekarang ini cuba untuk memintas di selekoh yang pertama dan berjaya melakukannya. Muhammad Rosli Matsudin Alpa dengan kepantasan M. Meghanaden. Namun cukup berpengalaman M. Meghanaden sebenarnya. Juara 94 dan 95 dan beliau kini pula memintas Sung Chi Kiong. Jentera Suzuki sememangnya dikenali sebagai jentera terbaik ketika mengambil selekoh. Jentera Yamaha tunduk sebentar tadi. Sung Chi Kiong tempat yang kedua sekarang. Abdul Halim Muhammad Zahid tempat yang ketiga. Pengesahan yang hampir sama ditunjukkan. Seandainya saudara masih lagi ingat di litar Seri Manjung, Perak, Meghanaden begitu pantas dalam saringan pertama ini. Dan itulah semacam mahu diulangi oleh M. Meghanaden. Berusia 33 tahun, juga berasal dari Ipoh, Perak. Seakan mau memperkatakan sesuatu seperti tadi, Sung Chi Kiong. Dengan sekarang ini Abdul Halim Muhammad Zahid pula meminta Sung Chi Kiong. Pertembungan yang cukup menarik. 3 penunggang ini biarpun hanya dalam acara separuh akhir dan Abdul Halim Muhammad Zahid cuba untuk memintas Meghanaden. Meghanaden tidak memberikan ruang mengambil selekoh sekarang ini dan Meghanaden mengekalkan penguasaan. Tempat yang kedua Abdul Halim Muhammad Zahid, tempat yang ketiga Sung Chi Kiong. Ketinggalan hanya 0.091 saat Abdul Halim Muhammad Zahid kepada M. Meghanaden. Dan inilah keputusan rasmi acara separuh akhir A ataupun Expert A dengan M. Meghanaden unggul bersama jentera Suzuki yang menidakkan kemampuan Abdul Halim Muhammad Zahid dan juga Sung Chi Kiong.
Sarun Nizam Muhammad Tamin, Cha Tak Chong, Chu Chi Hong, Wazir Abdul Hamid, Emunis Parin dan juga Abdul Jabbar Cekmat antara penunggang yang harus diberikan perhatian dalam saingan Expert B kali ini. 13 penunggang mengambil bahagian, namun hanya 9 dari mereka yang akan mana akhir tempat ini. Dan mereka bermula dengan baik sekali. Dan tumpuan diberikan kepada Syarul Nizam yang awal-awal lagi mendahului kelompok 13 penunggang. Dan awal-awal lagi sekali lagi jelas kelihatan selekoh pertama cukup berbahaya. Seorang penunggang gagal untuk mengawal jenteranya. Namun Syarul Nizam Muhammad Tamin yang muncul juara di pertandingan sekarang ini masih lagi depan. Di tempat yang kedua sekarang ini ialah Yasir Said yang menjadi tempat yang ke-6 keseluruhan. Tempat ke-7 di Lumut, tempat yang ke-10 di Sungai Petani dan tempat yang ke-5 di Sungai Puloh. Namun Syarul Nizam Muhammad Tamin yang juga berasal dari kampung Manjoe, Ipoh, rakan sekampung Abdul Halim Zaid sekarang ini mendahului di tempat yang pertama. Mengutip 49 mata, hanya ketinggalan 7 mata kepada AM Meghana dan harus melakukan sesuatu untuk memintas AM Meghana, dan itulah yang dilakukan sekali lagi. Jelas kelihatan 3 penunggang gagal untuk mengawal jentera mereka di selekoh pertama, termasuklah Wazir Abdul Hamid. Saya tidak pasti apakah sebenarnya yang berlaku di selekoh yang pertama ini. Apakah mungkin pasir yang begitu banyak atau sememangnya selekoh ini cukup tajam. Gerak ulang tayang menunjukkan bagaimana 2 lagi penunggang di tempat yang sama, di situasi yang sama. Namun apapun tidak meresahkan Cha Tak Chong yang kini seakan mahu memberikan cabaran kepada Syarul Nizam. Begitu menginginkan kejayaan, gagal untuk mengutip sebarang mata di 2 pusingan awal. Tempat yang ke-6 di Sri Manjung Lumut dengan diikuti rapat oleh Yasir Said di tempat yang ketiga sekarang ini. Syarul Nizam melihat di manakah kedudukan kelompok yang kedua tidak diberikan cabaran yang benar-benar hebat. Tempat yang ke-6 tahun lalu Syarul Nizam secara keseluruhan. Tumpuan kini diberikan kepada Cha Tak Chong yang berentap dengan Cho Chin Hong di tempat yang kedua dan tempat yang ketiga. Cho Chin Hong gagal untuk mengutip mata di Sri Manjung dan kini cuba untuk memintas Cha Tak Chong. Dia selekoh yang ketiga. Apakah mampu Cho Chin Hong melakukannya? Cha Tak Chong tidak memberikan ruang masih lagi di tempat yang kedua. Berpengalaman Cha Tak Chong, seorang penunggang yang berusia 34 tahun. Namun Cho Chin Hong terus memberikan tekanan. Namun seperti yang saya sering katakan, ini hanyalah saingan separuh akhir B kelas expert. Tidak harus memberikan yang terbaik kerana 9 penunggang akan mara ke peringkat akhir. Satu lagi saksikan di belakang sana, seorang lagi penunggang gagal mengawal jentera di selekoh yang sama. Kalau dikatakan kedalasan maksimum dilakukan, tidak begitu kerana di selekoh yang pertama hanya memerlukan kedalasan dia sekitar 40 km sejam. Apapun tumpuan pada kelompok kedua dengan Cha Tak Chong dan juga Cho Chin Hong, masing-masing tidak memberikan sebarang luang di antara satu sama lain. Dengan Syarul Nizam yang pernah mengikuti latihan di camp Kenny Roberts Jr. di Barcelona 2 tahun yang lalu begitu unggul, biarpun asas latihan beliau di sana lebih merupakan kepada perlombaan dirt bike. Namun Syarul Nizam yang telah pun mula berlumba sejak 1983 menunjukkan penguasaan yang begitu unggul. Dengan Cho Chin Hong tempat yang ketiga sekarang ini, tempat yang kedua masih lagi Cha Tak Chong. Menduduki tempat yang ke-12 keseluruhan Cha Tak Chong. Mereka kini beraksi dalam pusingan yang terakhir. Hanya 3 penunggang ini saja yang berjaya mengungguli litar ini. Dengan tempat yang keempat, saya rasa Yasir Said, Kuan Meng Chin di tempat yang kelima, Muhammad Daud Muhammad di tempat yang ke-6. 6 penunggang mewakili jentera Yamaha, manakala 7 menunggang jentera Suzuki mempamerkan kehebatan. Dari segi sudut teknikalnya dikatakan jentera Suzuki ataupun jentera Yamaha sebenarnya mempunyai kelebihan di laluan lurus. Namun Syarul Nizam seakan mau membuktikan kenyataan itu apabila muncul sebagai juara di saingan novice ataupun saingan expert B ini. Tempat yang kedua Cha Tak Chong, tempat yang ketiga Cho Chin Hong. Yasir Said tempat yang keempat, Wazir Abdul Hamid tempat yang keempat juga.
Tiada yang setandingnya, sinonim dengan produk Yamaha. Ogos 1998, Hon Leong Yamaha telah mengeluarkan model baru motosikal iaitu Yamaha 125Z. Produk yang berkonsepkan mesra alam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Jika dibandingkan Yamaha 125Z ini dengan model-model yang lain, dia adalah banyak kelebihan. Jadi ada 5 jenis atau features yang saya nak highlightkan. Yang pertama, model ini ada tachometer. Yang kedua ada disc brake belakang. Dan ketiga dia ada muffler with built-in catalyzer. Yang keempat monoshock. Okay. Yang kelima delta box frame. Okay. A lot of demand in the market. Now basically we need to satisfy the demand of the customer. Okay. Jadi yang before this we have the 135cc. That's the RXZ, and that is we call it a street model. Okay, street model, and this is a moped and a kapchai. And nowadays people are going for performance. So the highest cc which we have in Malaysia as today is 120cc, and we have came out with a 125cc to satisfy the demands of the customers. Dan ciri-ciri hebat jentera Yamaha 125 ini akan dibuktikan dalam acara akhir pertama di Litar Londang Alun Gajah Melaka, di mana kita akan menyaksikan acara akhir yang melibatkan kesemua jentera Yamaha 125Z ini, dengan tumpuan diberikan kepada Mazlan Khamis yang muncul juara di Litar Sungai Buloh, tempat yang kelima di Sungai Petani, dan tempat yang ke-9 di Litar Seri Manjung pada Ogos yang lalu. Itu juga dengan Cho Chun Hong, Muhammad Ramzi, Syarul Mahazir Bakri dan juga Yap Chi Bong. Itulah antara penunggang-penunggang yang sepatutnya diberikan perhatian. Dengan kami paparkan sekarang ini kedudukan grid position dengan penunggang yang mengambil bahagian. Amin Zakaria di petak yang ke-10, Syarul Mahazir Bakri tempat yang ke-13, dan Syamsul Azman di petak yang ke-14 baris kelima. Dalam acara pertama di Litar Londang sepanjang 1,426 km. Acara Yamaha 125Z ini merupakan acara sampingan kepada dua acara kemuncak dalam siri kejuaraan Capri Malaysia Jet Advance 1999. Jadi mereka baru saja melakukan warming up lap. Mereka akan mengharungi 10 pusingan. Dan seperti yang saya katakan, tumpukan perhatian anda kepada Irwan Rosli, Cho Chun Hong, Muhammad Ramzi dan juga Yap Chi Leong. Hanya 5 penunggang saja yang mempunyai penaja. Selebihnya beraksi dengan perbelanjaan sendiri. Itulah yang menariknya. Satu pengorbanan yang dilakukan oleh penunggang yang mengambil bahagian dalam acara ini. Dan sekarang itu hanya 3 saja penunggang yang berjaya mengutip mata dalam 3 pusingan yang dijalankan sebelum ini, iaitu Irwan Rosli, Muhammad Ramzi Rahim dan juga Mazlan Khamis. Jadi mereka berlepas 10 pusingan akan diharungi oleh 18 penunggang yang mengambil bahagian dalam acara akhir pertama di Litar Londang Alun Gajah Melaka. Dan kita akan dapat saksikan bagaimana mereka mengarungi 5 seleko yang cukup tajam, terutamanya seleko pertama. Dan dari sejak awal lagi menyaksikan begitu ramai penunggang gagal mengontrol mereka di seleko yang pertama itu. Seleko kedua dan juga ketiga juga merupakan antara seleko yang amat tajam. Namun kederasan jentera dalam mencari kemenangan di Litar ini juga harus diberikan tumpuan dan juga perhatian. Dan di saat ini Irwan Rosli begitu unggul di depan, menjarakkan dirinya seawal saingan. Tempat yang ke-9 di Lumut 15 Ogos lalu, namun juara di Sungai Buloh. Tempat yang kedua sekarang ini ialah Muhammad Ramzi. Tempat keempat di Sungai Buloh dan Sungai Petani, namun tempat yang ke-6 di Litar Seri Manjung Lumut. Pasti mahu memberikan yang terbaik. Saya pernah bertanyakan kepada beberapa penunggang apakah aspek penting seandainya mahu muncul sebagai juara dalam acara Capri pada tahun ini, dan antara jawapannya lah kecergasan, tumpuan, setting motosikal yang baik serta keazaman serta pengalaman yang cukup jitu. Itulah yang diperlukan dan itulah yang seakan mahu ditunjukkan oleh Irwan Rosli apabila begitu unggul di depan sekarang ini.
10 meter di belakang ialah saya rasa Chow Chun Hong ataupun Muhammad Ramzi. Dengan Mazlan, dengan Irwan Rosli tenang saja mengawal jenteranya. Litar sepanjang 1.426 km 5 seleko. Litar kedua terpanjang dalam sirkuit tahun ini. Kota Sri Damansara Sungai Buloh merupakan litar terpanjang dengan 1.5 km. Irwan Rosli masih lagi di depan. Dia tempat yang kedua sekarang ini Muhammad Ramzi. Di tempat yang ketiga Chow Chun Hong. Tidak mengutip sebarang mata di Sungai Buloh. Tempat yang kedua di Sungai Petani. Tempat yang keempat di litar Sri Manjung Perak. Formasi masih lagi tidak berubah. Dengan ketiga-tiga penunggang ini masih lagi cuba untuk mencari ruang dan peluang meminta satu sama lain. Ini pula ialah Ahmad Nizam Abu. Tidak mengambil bahagian dalam 3 saingan sebelum ini, namun menghadirkan diri di litar Londang Alor Gajah Melaka dalam saingan akhir Yamaha 125 Zyke ini. Chow Chun Hong tempat yang kedua sekarang. Tempat yang ketiga Ahmad Nizam Abu. Pencapaian yang cukup baik seandainya kekal selaku 5 penunggang terbaik kali ini bagi Ahmad Nizam Abu. Namun Irwan Rosli tidak mengendahkan semuanya kerana beliau di depan. Tempat yang kedua sekarang Muhammad Ramzi. Tempat yang ketiga Chow Chun Hong cuba untuk merapatkan diri sekarang. Hanya ketinggalan 0.3 saat kepada Irwan Rosli saya rasa. Satu gambaran yang baik yang cukup menarik diberikan kepada anda. Inilah seleko pertama yang cukup tajam. Namun Irwan Rosli dan bagaimana saksikan Chow Chun Hong semakin menghampiri rakan sepasukannya. Mereka mewakili pasukan Castro Racing Yamaha dengan lap terakhir. Irwan Rosli yang begitu unggul seperti tadi tiba-tiba saja dirapati, cuba diberikan tekanan oleh Chow Chun Hong. Irwan Rosli mematikan di manakah kedudukan Chow Chun Hong. Apakah teknik dan juga strategi yang bakal dilakukan oleh Chow Chun Hong? Apakah memintas Irwan Rosli ketika mengambil seleko? Tinggal lagi 4 seleko terpaksa diharungi oleh kedua penumbak ini. Seleko ketiga yang baru saja selesai diambil oleh mereka. Dengan Irwan Rosli masih lagi depan. Chow Chun Hong tempat yang kedua. Muhammad Ramzi sekarang ini ketinggalan tempat yang ketiga. Dan Irwan Rosli mengekalkan ketenangannya untuk muncul sebagai juara. Chow Chun Hong tempat yang kedua. Muhammad Ramzi di tempat yang ketiga. Namun kemenangan yang cukup baik kepada pasukan Castro Racing Yamaha menindakkan kemampuan pasukan Cheryl Vance KF di litar Londang Alor Gajah Melaka ini. Kemenangan kedua Irwan Rosli setelah berjaya melakukannya di Sungai Buloh. Acara kedua di litar Londang Alor Gajah Melaka ialah acara novice akhir dengan 18 penunggang mengambil bahagian. Mazlan Khamis, Chow Chun Hong, Irwan Rosli. Penunggang yang harus diberikan perhatian. Irwan Rosli sebenarnya tadi unggul dalam acara Yamaha 125 Zyke. Apakah beliau akan sekali lagi menguasai litar ini? Di petak yang kedua ialah pencabar yang dikatakan cukup digeruni, Mazlan Khamis. Tempat keempat di Lumut Perak. Tempat yang kedua di Sungai Petani gagal untuk menamatkan saingan di Sungai Buloh. Jadi mereka sudah cukup bersedia untuk mengharungi litar sepanjang 1.426 km. Cuaca yang cukup baik dengan 5 seleko yang cukup tajam pada seleko pertama. Inilah peta permulaan bagi ketua penunggang yang mengambil bahagian Mazlan Khamis, Chow Chun Hong, Irwan Rosli. Di petak yang ketiga Muhammad Nazri, petak yang keempat Ahmad Fuad Baharudin, Muhammad Hatta Turin di barisan yang kedua. Manakala barisan ketiga Ismail Abdullah,
serta di barisan yang keempat Syarif Hisham dan di barisan yang kelima Ais Kekasaran Muhammad Rafizi Abdul Rahim. Beginilah kedudukan tunggang yang akan bahagian dalam acara kedua di litar londang ini. Namun daripada 14 penunggang, saya sering mengatakan bahawa tumpuan patutnya diberikan kepada Mazlan Khamis, Chow Chun Hong, Irwan Rosli dan juga Muhammad Nazri Hamzah. Hanya 2 penunggang sahaja yang beraksi hari ini berjaya mengutip mata di setiap pusingan, yakni Chow Chun Hong dan juga Ismail Abdullah dari pasukan Yamaha BP Pusing, dan mereka bermula dengan cukup baik. Awal-awal lagi Mazlan Khamis di depan sambil diikuti oleh Chow Chun Hong dan juga Irwan Rosli. Apakah kemalangan masih lagi berlaku di selektor yang pertama? Tidak kali ini, dan kita harapkan di 12 pusingan berikutnya tiada sebarang kemalangan akan berlaku, kerana ingin mungkin akan mencacatkan sedikit kemeriahan, kehangatan acara akhir kedua di litar ini. Mereka baru saja melepasi selekor kedua menuju ke selekor yang ketiga dengan kederasan dia sekitar 70 km sejam. Akan cuba untuk menawan pula selekor yang keempat yang juga dikatakan cukup tajam dengan Mazlan Khamis berada depan. Tempat yang kedua sekarang ialah Irwan Rosli. Irwan Rosli dan juga Mazlan Khamis seteru lama yang ingin menebus hutang-hutang lama yang belum lagi dilangsaikan. Namun Mazlan Khamis tempat yang ke-6 tahun lalu masih lagi depan. Tempat yang ketiga keseluruhan sekarang ini Chow Chun Hong. Tempat yang pertama setelah selesainya 3 pusingan, juara dia Seri Manjung, juara dia Sungai Petani, dan tempat yang keempat dia Sungai Buloh. Mau memperbaiki kedudukan tahun lalu apabila hanya dia menduduki tempat yang ke-8, dan beliau kini menduduki tempat yang kedua di belakang Mazlan Khamis. Namun saya sering melihat Chow Chun Hong hanya akan bertindak dia saat akhir perlombaan. Inilah antara taktik dan teknik yang dilakukan oleh Chow Chun Hong. Ketiadaan Muhammad Ramzi Abdul Rahim dan Muhammad Munzir Wahab agak mencacatkan kehangatan. Begitu juga dengan Chong Kong Weng yang kini di tempat yang ke-6 keseluruhan. Namun di litar kehangatan terus saja dihangatkan oleh Mazlan Khamis, Chow Chun Hong dan juga Irwan Rosli terutamanya. Di kelompok yang kedua begitu padat sekali dengan penunggang-penunggang. Irwan Rosli sekarang cuba untuk menjarakkan dirinya. Ramai di antara mereka yang beraksi dalam acara Yamaha 125Z akhir sebentar tadi. Masihlah Mazlan Khamis mahu menjadikan litar ini sebagai litar untuk meraih kemenangan kedua. Perlombaan yang berlangsung pada 24 Oktober lalu. Apakah kita akan menyaksikan satu lagi kemalangan? Tidak, kali ini cuma gagal untuk mengawal jenteranya. Berjaya untuk meneruskan perlombaan. Litar pertama dan litar kedua yang cukup tajam. Di tempat yang ketiga Irwan Rosli, tempat yang keempat sekarang ialah Muhammad Nazri Hamzah. Gagal untuk mengutip sebarang mata di 2 pusingan awal. Tempat yang ke-6 di litar Seri Manjung Perak ini. Dengan Irwan Rosli cuba untuk menjarakkan dirinya, cuba untuk menghambat Mazlan Khamis dan juga Chow Chun Hong. Dan kederasan maksimum yang boleh dicatatkan oleh penunggang-penunggang ialah dari selekor pertama menuju ke selekor kedua, di mana laluan lurus ini merupakan laluan lurus terpanjang, iaitu kira-kira 418 meter. Boleh mencecah sehingga 140 km sejam. Mazlan Khamis di depan, Chow Chun Hong masih lagi di tempat yang kedua. Pernah bertanding dalam pusingan pertama kejuaraan FIM motosikal Asia tahun ini, namun gagal untuk menamatkan saingannya. Itulah Mazlan Khamis. Namun saingan masih lagi diberikan oleh Chow Chun Hong dengan Irwan Rosli masih lagi gagal untuk mengelakkan daripada kelompok yang ketiga ini dengan Muhammad Nazri masih lagi mengintai peluang. Muhammad Rizwan Syahbudin, Muhammad Hatta Turin, Mio Arifin, Syahrin Hijam, Muhammad Rafizi Abdul Rahim, Muhammad Syaril Syuib, semuanya terdampar di kelompok yang ketiga. Namun kita fokuskan tumpuan kepada Muhammad Mazlan Khamis. Gerak ulang tayang dia berikan kepada anda. Satu lagi kemalangan melibatkan 2 penunggang. Satu Evelyn
J seorang lagi cuba untuk mengelakkan diri daripada terus terlibat di selekoh yang sama. Selekoh pertama terus menghantui penunggang-penunggang yang mengambil bahagian dengan Irwan Rosli dan juga Cho Chun Hong. Masih lagi ketinggalan kepada Mazlan Khamis. Apakah Mazlan Khamis akan terus mendominasi litar ini? 12 pusingan terpaksa diharungi. Kecergasan, penumpuan, setting dan juga pengalaman itulah yang harus ada pada setiap penunggang dengan mereka kini beraksi dalam lap terakhir ataupun pusingan terakhir. Mazlan Khamis terus di depan, hampir 4 saat meninggalkan Cho Chun Hong dan juga Irwan Rosli yang kini bersaing di tempat yang kedua dan juga tempat yang ketiga. Tidak terdaya Cho Chun Hong meskipun juara di 2 pusingan terakhir sebelum ini, hanya dapat menyaksikan Mazlan Khamis begitu unggul di litar sepanjang 1.426 km. Mazlan Khamis mematikan di manakah kedudukan Cho Chun Hong. Begitu jauh, 25 meter saya rasa meninggalkan Cho Chun Hong tempat yang kedua. Irwan Rosli tempat yang ketiga dan Mazlan Khamis hampir memastikan kejuaraan pertama musim ini menjadi miliknya. Hanya tinggal beberapa meter lagi untuk Mazlan Khamis mewakili pasukan Sheikh Vance maju motor mengesahkan kejuaraan di litar Londang Alor Gajah Melaka dan Mazlan Khamis muncul sebagai juara. Cho Chun Hong ketinggalan 3.537 saat di belakang, manakala persaingan di antara Irwan Rosli dan Muhammad Nazri akhirnya memberikan kemenangan kepada Irwan Rosli tempat yang ketiga. Namun inilah sebenarnya penunggang yang mencuri tumpuan. Mazlan Khamis muncul sebagai juara dan inilah keputusan yang dikeluarkan. Bagaimanapun keputusan ini bukanlah merupakan keputusan rasmi dan pengesahan hanya akan dikeluarkan oleh Persatuan Badan Indo AM berhubung dengan keputusan secara keseluruhannya. Acara akhir pusingan keempat kejuaraan Capri Malaysia Sheikh Vance 1999 di litar Londang Alor Gajah Melaka ialah acara expert dengan Syarul Nizam akan bermula di petak yang pertama. Di petak yang kedua, Abdul Halim Muhammad Zahid cukup yakin penunggang ini. Di petak yang ketiga, M. Meghanaden, seorang penunggang veteran yang masih lagi beraksi di kejuaraan Capri peringkat kebangsaan. Dan di petak yang keempat, Song Chi Kiong. Dan inilah antara barisan penunggang yang dikatakan mempunyai peluang yang sama rata. Namun jangan dilupakan kemampuan Wazi Abdul Hamid, Abdul Halim Muhammad Zahid, Yasir Said dan juga K. Sivanesen. Dalam pertarungan 12 pusingan di litar sepanjang 1.426 km. Apa saja boleh berlaku kerana pusingan ataupun di 3 pusingan sebelum ini pelbagai aksi, insiden serta keputusan yang di luar jangkaan menyelubungi penunggang-penunggang yang beraksi dalam acara akhir kelas expert ini. Namun saya rasa Song Chi Kiong, Syarul Nizam, Muhammad Faizal Yahya, Chong Chi Hong, Meghanaden, Wazi, Abdul Hamid sudah cukup bersedia untuk mengharungi jarak perjalanan yang cukup mencabar di litar sepanjang 1.426 km ini. Sunny Xiao pasti mengharapkan dua penunggang mereka. Chi Kiong dan juga Syarul Nizam mengibarkan cabaran pasukan Sheikh Vance KF Racing dan mereka bermula awal-awal lagi menunjukkan penguasaan Song Chi Kiong untuk berada di depan. Bermula dengan begitu pantas. Satu permulaan yang cukup baik ditunjukkan oleh Song Chi Kiong. Tempat yang ketiga keseluruhan sekarang ini. Dari segi pungutan mata, juara di Sungai Buloh, tempat yang kelima di Sungai Petani dan tempat yang keempat di lintas Seri Manjung Ipoh Perak 15 Ogos lalu. Masih lagi tidak berjaya untuk memboloskan diri dari kelompok depan. Dan Dalmizwan Hakim Salihin, penunggang pasukan Suzuki Racing, merupakan penunggang pertama yang gagal untuk mengawal jenteranya di seleko yang pertama. Dan ini adalah antara senario yang kerap kita saksikan di litar Londang kali ini. Apapun sudah menjejaskan tumpuan dan perhatian Song Chi Kiong yang kini mengetuai cabaran
di kelompok yang pertama. Di tempat yang kedua Syarul Nizam. Tempat yang ketiga Muhammad Faizal Yahya ataupun Muhammad Faizal Yahya sekarang di tempat yang kedua. Tempat pertama ataupun juara di Seri Manjung. Tempat yang ketiga di Sungai Petani gagal untuk menamatkan perlombaan di Sungai Buloh. Apakah Faizal Yahya akan meraih kemenangan kedua kali ini? Namun saya rasa cukup sukar kerana pertembungan Clash of the Titans. Begitu ramai sekali penunggang yang berkebolehan, berkeupayaan dalam aksi kali ini. Muhammad Faizal Yahya masih lagi cuba dihimpit oleh beberapa penunggang, termasuklah Chu Chi Hong, Rosli Matsudin, Emmegenaden dan juga Abdul Halim Muhammad Zahid. Dengan Song Chi Kiong berada di depan sekarang ini. Tempat yang kedua Syarul Nizam. Syarul Nizam tahun lalu mengalami kerosakan motosikal dengan menyaksikan beliau tidak menyertai 4 saingan daripada 8 pusingan yang diadakan. Namun pertembungan di kelompok yang ketiga menyaksikan Emmegenaden dan juga Wazir Abdul Hamid cuba untuk memboloskan diri. Ada ketinggalan kepada Song Chi Kiong dan juga Syarul Nizam sekarang ini. 15 meter ataupun 10 meter meninggalkan Song Chi Kiong dengan Chu Chi Hong dan Muhammad Rosli Matsudin serta Emmegenaden tidak kedai melakukan sesuatu sekarang, hanya menyaksikan penguasaan Song Chi Kiong dan juga Syarul Nizam yang berada di depan. 7 penunggang pasukan Yamaha, manakala 10 mewakili Suzuki. Di antaranya pastilah Emmegenaden, juara bagi tahun 94 dan juga 95 tahun lalu, hanya menduduki tempat yang ke-15. Seakan menurun prestasi penunggang yang berusia 33 tahun ini berasal dari Ipoh Perak, dan Wazir Abdul Hamid seakan mahu mengikuti persembahan yang agak buruk yang ditunjukkan oleh Emmegenaden ini. Masih lagi terdampar di kelompok yang ketiga 2 penunggang harapan Suzuki. Wazir dan juga Emmegenaden tidak mampu untuk memberikan cabaran kepada Song Chi Kiong yang kini terus berada depan. Emmegenaden terpaksa melakukan sesuatu kerana beliau kini mendahului dengan 56 mata. Naib juara di 2 pusingan tempat ketiga di Sungai Buloh, dengan Song Chi Kiong mengekalkan dominasi dengan kepantasan purata di sekitar 110 km sejam. Tempat yang kedua ialah rakan sepasukan Syarul Nizam, penunggang harapan pasukan Sheikh Vance KF Yamaha, dan pastilah kedudukan ini akan memberikan senyuman kepada pengurus pasukan mereka, Sunny Xiao, yang mahu memastikan penunggang-penunggang pasukannya mendominasi, memadamkan harapan pasukan Suzuki yang diketuai oleh Emmegenaden dan juga Wazir Abdul Hamid. Tiada sebarang tekanan bagi penunggang pasukan Shell Advance KF Racing ini. Song Chi Kiong, Syarul Nizam unggul di lipat sepanjang 1.426 km, 5 seleko, dan mereka baru saja selesai untuk mengambil seleko yang kedua. Mereka kini beraksi dalam pusingan yang terakhir dengan penguasaan masih lagi ditunjukkan oleh Song Chi Kiong, Syarul Nizam. Faizal Yahya kini tempat yang ketiga, Chu Chi Hong tempat yang keempat, Rosli Matsudin tempat yang kelima. Saksikan bagaimana jarak yang ditinggalkan begitu jauh sekali oleh Song Chi Kiong, meninggalkan Syarul Nizam Muhammad Tamin hampir 4 saat di belakang. Apakah Song Chi Kiong bakal merakamkan kemenangan keduanya musim ini? Dan Song Chi Kiong pasti muncul sebagai juara. Di litar Londang Alor Gajah Melaka, tempat yang kedua rakan sepasukan Syarul Nizam, tempat yang ketiga Muhammad Faizal Yahya, manakala Cho Chin Hong tempat yang keempat. Manakala Emmegenaden hanya terdampar di tempat yang keenam. Wazir Abdul Hamid lebih buruk nasibnya, berjalan saja. Penunggang yang berasal dari Ipoh ini terdampar di tempat yang ke-13. Namun senyuman diukir oleh Song Chi Kiong, muncul sebagai juara. Dan inilah keputusan yang dikeluarkan. Namun seperti mana dalam keputusan novice, ini bukanlah satu keputusan rasmi, dan
ia akan dikeluarkan oleh Badan Induk AAM berhubung dengan keputusan secara rasmi acara ini nanti. Dan saudara, untuk itu tamatlah sudah saingan pusingan keempat dan insya-Allah kita akan bersama lagi di pusingan kelima yang akan diadakan di Port Dickson Negeri Sembilan. Jadi tunggu kami di pusingan kelima. Kenapa pilih PD sebagai tempat untuk relax? Kerana pemandangannya cantik dan menarik. Pantainya bersih. It's a beautiful place for us to finish our holiday here. Indah juga di hutan lawa. So lagoon kan, lepas tu swimming pool yang memang menarik. Geografi yang bagus, dia punya tengok pantai dia indah, tempat dia bersih. Setiap baris yang diucap adalah sebagai tanda betapa pantai Port Dickson yang terletak di bumi yang kaya dengan adat pepatih ini bersulam keindahan tersendiri. Panjang pantai sejauh 16 km sehingga ke Tanjung Tuan merancakkan lagi pembangunan infrastruktur yang akhirnya akan menggamit kehadiran pelancong dari dalam dan luar negara untuk bersantai ke sini. Ia terletak kira-kira 60 km dari Bandaraya Kuala Lumpur dan ia mungkin antara faktor mengapa bagi kebanyakan daripada kita, pantai Port Dickson kekal menjadi pilihan biarpun pusat peranginan tumbuh sebagai cendawan selepas hujan di tanah air. Ini kerana Negeri Sembilan bukan sekadar menawarkan pantai Port Dickson, malah keluasan 6,643 km persegi gabungan 9 daerah ini sebenarnya penuh dengan rentetan sejarah serta keunikan tersendiri sejak masyarakat Minangkabau dari Sumatera menjadikan negeri ini sebagai penempatan mereka di awal abad ke-15 lagi. Dan di gigi air, apabila mentari membenamkan diri pasti mengundang keasyikan tersendiri. Semuanya menanti anda di pantai Port Dickson, Negeri Sembilan. Siri kejuaraan Shell Vans Malaysia Cup Prix tahun ini telah bermula pada 13 Jun lalu dengan litar Kota Damansara Sungai Buloh menjadi gelanggang pertama. Dalam acara novis, penunggang pasukan Petronas Sprinter TVK Ahmad Fuad Baharudin mempamerkan aksi cemerlang biarpun litar sepanjang 1.5 km ini begitu licin akibat hujan yang turun dengan lebatnya sebelum dan ketika perlombaan. Penunggang berusia 20 tahun ini mengetepikan cabaran Muhammad Ramzi Ibrahim dan Muhammad Munzir Abdul Wahab yang sekadar berpuas hati di tempat yang kedua dan ketiga. Manakala Mazlan Khamis yang diharapkan dapat mengibarkan cabaran pasukan Shell Advance Maju Motor gagal menamatkan perlombaan. Dalam acara expert pula, Sung Chi Kiong mencipta kejutan apabila bertindak bijak menyerap tekanan yang diberikan oleh dua pelumba pasukan Suzuki, Wazir Abdul Hamid dan Ahmad Ganaden untuk muncul juara. Chi Kiong yang mewakili pasukan Shell Vans Racing ini bukanlah satu nama asing bagi peminat kapal tempatan, tetapi kejayaan pertamanya di Sungai Buloh menandakan penunggang berusia 32 tahun ini sudah bersedia untuk memberikan cabaran sengit dalam 4 pertarungan lain yang menanti. Dari Sungai Buloh, keluarga Capri bergerak pula menuju ke utara dengan litar Bandar Aman Jaya Sungai Petani menjadi gelanggang kedua. Dalam acara novis,
Cho Chun Hong yang hanya berupaya menduduki tempat keempat dalam pusingan pertama mempamerkan aksi luar biasa untuk muncul juara litar sepanjang 1.216 km ini. Tempat kedua menjadi milik Mazlan Khamis, manakala tempat ketiga diraih oleh juara di Sungai Buloh Ahmad Fuad Baharudin. Apa yang menariknya, Chui Hong berjaya mengatasi pencabar terdekat dengan kelebihan hampir 5 saat dan ini amat mengejutkan. Bukan sahaja kepada diri anak muda yang berasal di Kampar Perak ini, malah kepada pengurus pasukan Castrol Racing. Shahrul Nizam Muhammad Tamin pula membuktikan usia 34 tahun bukanlah penghalang untuk mencipta kemenangan biarpun sekadar menduduki tempat keempat di Sungai Buloh. Namun di Bandar Aman Jaya Sungai Petani, penunggang pasukan Shell Advance KF ini bingkas mengetepikan cabaran Megan Aden dan Muhammad Faizal Yahya dengan perbezaan masa hampir 3 saat di depan. Dari utara, keluarga Kapri bergerak pula ke negeri Perak dengan litar Seri Manjung Lumut menjadi medan pertarungan pusingan ketiga. Cho Chun Hong sekali lagi membuktikan kemenangan di Sungai Petani bukan nasib semata-mata. Dengan litar sepanjang 1.133 km ini ditawannya dengan begitu mudah sekali meninggalkan Irwan Rosli dan Muhammad Faz Encik Mat sekadar hampa di tempat yang kedua dan ketiga. Dengan ketinggalan hampir 50 saat, Ahmad Fuad Baharudin, juara di pusingan pertama, tidak beraksi kali ini sekaligus memudahkan tugas Chun Hong untuk mengutip 25 mata. Kemenangan 1-2 adalah kejayaan yang cukup cemerlang bagi pasukan Castrol Racing Yamaha ini. Dan di Seri Manjung, juara bertahan Muhammad Faizal Yahya akhirnya memperolehi sentuhan lamanya apabila muncul pemenang biarpun biasa hebat dua penunggang Suzuki, Wazir Abdul Hamid dan Megan Aden. Di awal persaingan, Megan Aden mendahului dengan selesa, namun di akhir jelas memperlihatkan Muhammad Faizal Yahya jauh lebih bijak menyusun strategi untuk merangkap dua penunggang veteran ini. Kali ketiga pasukan Suzuki tunduk kepada lawannya. Untuk pusingan keempat pula mereka bertandang ke bumi bersejarah Negeri Melaka. Di litar Londang Alur Gajah, Mazlan Khamis akhirnya mencuri tumpuan apabila menidakkan keupayaan dua penunggang Castrol Racing Yamaha, Cho Chun Hong dan Irwan Rosli. Biarpun diberi tentangan hebat, namun anak muda yang baru berusia 21 tahun ini berjaya mengekalkan kelebihan hampir 4 saat untuk meraih kejayaan seluruhnya musim ini. Dalam acara expert pula, Sung Chi Kiong dan Shahrul Nizam Tamin memberikan kemenangan 1-2 kepada pasukan Shell Advance KF Racing dengan Megan Aden hampa di tempat yang ke-6. Wazir Abdul Hamid pula yang mengalami masalah teknikal sekadar terperosok di tempat yang ke-13. Dengan itu, setelah tamatnya 4 pusingan, Sung Chi Kiong mendahului dengan 74 mata. Tempat kedua rakan sepasukan Shahrul Nizam Tamin, Megan Aden ketinggalan tempat yang ketiga dengan 66 mata. Manakala juara bertahan Muhammad Faizal Yahya seharusnya bersiap sedia menyerahkan takhtanya musim ini kerana sekadar berada tempat yang keempat dengan 57 mata. Kita memperkenalkan rider-rider yang baru. Itu merupakan motivasi kami yang paling utama. Pada tahap masa ini, kalau kita bandingkan Malaysia dengan negara-negara Eropah atau Australia, paruh pelumba kita mula naik ke peringkat expert sewaktu umur 22 ke 23. Jadi kita mau kalau boleh umur mereka diturunkan ke 17, 16 seperti yang kita tengok di peringkat lumba Asia kemarin. Rider Australia Chris Vermeulen hanya berumur 17 tahun. Tahun depan dalam kita punya planning Capri kita buat 8 pusingan. Kejuaraan Asia kita planning 6, sudah pasti 5. Jadi yang satu belum pasti itu ke Korea. Jadi kalau boleh, kalau Capri 8 pusingan dengan kejuaraan Asia 6 pusingan, saya rasa pelumba Malaysia ada banyak sikit risk untuk meningkatkan prestasi mereka. Jadi itulah yang diharapkan oleh pihak penganjur dengan munculnya muka-muka baru ataupun penunggang-penunggang muda yang bakal memberikan sebarang negara di alas baru nanti. Jadi di litar pusat Bandar Port Dickson 5 Disember lalu kita akan menyaksikan perlombaan pertama iaitu acara Novice Semifinal A di mana 17 penunggang mengambil bahagian hanya untuk memilih 10 yang terbaik bagi beraksi di pusingan akhir yang akan berlangsung selepas ini. Jadi tumpukan kepercayaan anda kepada Muhammad Izzuan Syahbuddin, Muhammad Nazri Hamzah, Muhammad Khatab Turin, Muhammad Ramzi Abdul Rahim dan juga Hasmizan Kidin kerana lagi ini dikatakan memiliki peluang yang semerata untuk muncul juara dalam acara Novice Semifinal A yang berlangsung di litar pusat Bandar Port Dickson. Jadi kejuaraan Shell Advance
Malaysia Cup Prix musim ini. Pusingan terakhir, pusingan yang kelima. Lintas panjang 800 meter ini mungkin jauh lebih pendek daripada 4 pusingan yang berlangsung sebelum ini. Namun, dengan 7 selekor yang cukup tajam memungkinkan kita untuk menyaksikan satu perlombaan yang cukup mencabar. Dengan baru ketika sebentar tadi kita menyaksikan Ng Tian Kiat mendahului 12 pusingan terpaksa diharungi dengan Ng Tian Kiat di tempat yang pertama. Sekarang ini Muhammad Izzuan Syahbudin tempat yang kedua. Muhammad Nazri Hamzah tempat yang ketiga. Namun masih terlalu awal untuk menjangkakan sebarang keputusan. Dan seperti yang saya katakan, biarpun panjang litar ini hanya 800 meter, namun 7 pusingan ataupun 7 selekor yang terpaksa diharungi oleh 17 penunggang ini cukup mencabar. Dengan selekor yang terakhir, iaitu selekor yang ketujuh merupakan high speed corner, di mana penunggang akan beraksi di kelajuan sekitar 100 km sejam sebelum beraksi pula di laluan utama dengan kederasan mencecah 160 km sejam. Mencari 10 penunggang terbaik untuk beraksi di dalam saingan akhir yang akan berlangsung selepas ini. Di saat ini Ng Tian Kiat masih lagi mendahului dengan selesa. Namun seperti yang saya katakan, selekor yang cukup tajam menanti pelumba-pelumba. Dan di saat ini Muhammad Irman Khalid gagal untuk mengawal jantranya, saya rasa, di selekor yang ketujuh. Coba untuk meneruskan cabaran. Namun sekarang ini Muhammad Izzuan Syahbudin berada di depan. Di manakah kedudukan Ng Tian Kiat? Sebentar tadi dia dalam 2 pusingan awal, Ng Tian Kiat begitu unggul. Namun Muhammad Izzuan Syahbudin sekarang ini meninggalkan Muhammad Nazri Hamzah dengan kelebihan hampir 4 saat di depan. Gagal untuk mendapat sebarang mata di 3 pusingan terakhir. Namun di litar pusat bandar Port Dickson, Muhammad Izzuan Syahbudin dari pasukan Petronas Sprinter TVK mempamerkan aksi yang cukup luar biasa dengan Irwan Rosli ketinggalan tempat yang kelima. Muhammad Hatta Turin di jentera yang bernombor 9 cuba untuk melakukan sesuatu. Ketinggalan tempat yang ketiga sekarang ini. Seorang lagi penunggang gagal untuk mengawal jenteranya. Kali ini Amar Muhammad Ali. Seperti yang saya katakan, 7 selekor yang cukup tajam, terutamanya selekor yang ketiga, keempat, kelima dan keenam, di mana mereka terpaksa untuk menyusuri satu bulatan di litar pusat bandar Port Dickson ini. Agak unik, tapi inilah kelebihan yang menanti mereka. Dengan Muhammad Izzuan Syahbudin masih lagi depan, penunggang pasukan Petronas Sprinter TVK ini. Tempat yang kedua saya rasa sekarang ialah Muhammad Nazri Hamzah di jentera bernombor 92. Dengan Muhammad Hatta Turin di jentera bernombor 9 cuba untuk mencuri ruang. Muhammad Izzuan Syahbudin masih lagi depan, tidak memberikan sebarang peluang kepada Muhammad Nazri Hamzah untuk memintasnya. Mereka kini beraksi di selekor yang ketujuh sebelum beraksi di laluan lurus. Dengan seperti yang saya katakan, kelajuan boleh mencecah sehingga 160 km sejam. Selekor yang kedua cukup berbahaya. Mereka beraksi di gear 2 dengan kelajuan sehingga 60 km sejam. Namun Muhammad Izzuan Syahbudin masih lagi depan. Walaupun Muhammad Nazri Hamzah cuba untuk memberikan tentangan, tidak mengutip sebarang mata di 3 perlombaan sebelum ini. Tempat yang kelima di litar Alur Gajah, Melaka. Namun di Port Dickson, pusingan terakhir, Muhammad Izzuan Syahbudin muncul sebagai juara dalam acara Novice Semifinal A. Tempat yang kedua Muhammad Nazri Hamzah, manakala Muhammad Hatta Turin di tempat yang ketiga. Bagi sebahagian daripada kita, lambang bendera ini cukup sinonim dengan kehidupan seharian. Namun tidak ramai yang mengetahui bagaimana proses pembersihan serta pelbagai lagi proses penyediaan yang rumit yang terpaksa dihadapi oleh antara pengeluar minyak terbesar di dunia ini.
Untuk itu, kali ini khusus pada penunggang motosikal, kami akan bersama-sama anda menyusuri tapak penapisan syarikat Shell Malaysia yang terletak di Port Dickson, Negeri Sembilan untuk mengetahui proses penyediaan minyak pelincir BSX 2T. Apabila minyak telah diproses di blending plant, ia akan dihantar ke bahagian pengisian setelah memenuhi syarat-syarat kualiti yang ditetapkan. Proses penyediaan minyak bermula daripada penyediaan botol kosong di meja perpusing dan dihantar melalui conveyor ke mesin pengisian. Mesin ini kemudiannya akan mengisi kandungan minyak yang ditetapkan, seterusnya dihantar pula ke bahagian penutup. Selepas itu, setiap botol akan menjalani pemeriksaan seal dan berat. Botol yang tidak disil dengan sempurna dan mempunyai berat yang ditetapkan akan ditolak daripada barisan keluaran. Selepas itu, pekerja-pekerja kilang yang selama 70 orang ini akan mengisi botol ke dalam sebuah kotak untuk proses penghantaran ke seluruh negara. Di antara kelebihan menggunakan minyak pelincir BSX 2T ini ialah tahap asap yang paling rendah, memperolehi kecekapan dan kualiti enjin yang hebat, jangkauan enjin yang lebih panjang, memberikan pelinciran dan kebersihan enjin paling tinggi serta kawalan terbaik bagi memperbaiki sistem exhaust tersumbat. Tapak kilang pelincir ini adalah terletak di Port Dickson. Okey. Dia sudah beroperasi sejak tahun 1970, lebih kurang 29 tahun setakat ni. Okay, pada masa ni saya mempunyai 70 orang pekerja yang berkhidmat di plant ni dan yang menghasilkan permintaan bungkusan packing pelincir di seluruh Malaysia. Acara kedua yang berlangsung di litar pusat bandar Port Dickson 5 Disember lalu ialah acara Novice Semi-Final B dengan 15 penunggang mengambil bahagian. Tumpukan perhatian anda kepada Mazlan Khamis, Ahmad Fuad Baharudin, Chon Chun Hong dan juga Chon Kok Weng kerana 4 penunggang ini dikatakan mempunyai peluang yang sama rata untuk beraksi di dalam perlombaan akhir yang akan berlangsung selepas ini. Namun secara keseluruhannya, Chon Chun Hong telah pun muncul sebagai juara keseluruhan musim ini apabila berjaya mengutip 83 mata, muncul juara di Sungai Petani dan juga di Semenanjung. Tempat yang kedua ataupun naib juara di Alor Gajah Melaka, manakala tempat yang keempat di Sungai Buloh. Mazlan Khamis yang sekarang ini menduduki tempat yang kedua keseluruhan dengan 58 mata, ketinggalan 25 mata. Tidak mungkin akan berupaya untuk melakukan apa jua untuk menyekat Chon Chun Hong. Manakala Ahmad Fuad Baharudin dari pasukan Petronas Pintar TVK di tempat yang ketiga dengan 41 mata. Namun di litar pusat bandar Port Dickson sepanjang 800 meter ini kita saksikan bagaimana di awal persaingan Mazlan Khamis di jentera bernombor 11 berada di depan. Di tempat yang kedua sekarang ini ialah Chon Chun Hong. Seperti yang saya katakan, Chon Chun Hong tidak perlu untuk mengeras habis tenaga kerana telah pun diiktiraf sebagai juara baru dalam acara novice musim kali ini. Namun Mazlan Khamis di awal persaingan mendahului Ahmad Fuad Baharudin tempat yang kedua, manakala Syarul Mahzir Bakri tempat yang ketiga. Chon Kok Weng tempat yang keempat, ketinggalan hampir 4 saat di belakang, manakala Chorit anak lelaki Abah tempat yang kelima. Memilih untuk mencari 10 penunggang terbaik. Kalau tadi dia Novice Semi-Final A, Muhammad Izzuan Syahabudin muncul sebagai juara. Sekarang ini saksikan bagaimana Mazlan Khamis berada di depan dengan saingan tempat yang kedua dan ketiga berlaku di antara Ahmad Fuad Baharudin dan juga Chon Chun Hong. Mazlan Khamis gagal untuk mengutip sebarang mata di Sungai Buloh. Naib juara di Bandar Aman Jaya Sungai Petani. Tempat yang keempat di Semenanjung Lumut, manakala muncul juara di litar Londang Alor Gajah Melaka pada 24 Oktober lalu. Dan kita saksikan seorang lagi penunggang gagal untuk menamatkan perlombaan acara novice ini. Acara novice Final B di litar pusat bandar Port Dickson Negeri Sembilan. 7 seleko yang cukup tajam menanti mereka.
Namun di litas sekarang ini Mazlan Khamis menunjukkan penguasaan yang cukup jitu tempat yang kedua. Dalam Chow Chun Hong manakala Ahmad Fuad Barudin dari pasukan Petronas Pintar TVK di tempat yang ketiga. Mazlan Khamis tidak perlu untuk mengerahkan nasabih daya kerana ini hanyalah pertarungan separuh akhir acara novis. Banyak lagi yang perlu dilakukan apabila beraksi dalam perlombaan akhir yang akan berlangsung selepas ini. Begitu juga dengan Chow Chun Hong dan juga Ahmad Fuad Barudin. Namun saya rasa masing-masing ingin mencari setting terbaik untuk beraksi dalam acara akhir selepas ini. Mazlan Khamis seperti yang saya katakan di awal perlombaan tadi, sekarang menduduki tempat yang kedua keseluruhan dengan 58 mata. Chow Chun Hong sekarang ini tempat yang kedua, Ahmad Fuad Barudin di tempat yang ketiga, 0.536 saat meninggalkan Ahmad Fuad Barudin. Chow Chun Hong mewakili pasukan Castrol Racing Yamaha. Seorang lagi rakan pasukannya iaitu Irwan Rosli beraksi di acara Novice Final A sebentar tadi. Mazlan Khamis masih lagi berada di depan Ahmad Fuad Barudin yang muncul juara di Sungai Petani tempat yang ketiga di Bandar Aman Jaya Sungai Petani. Namun gagal untuk mengutip sebarang mata di pusingan yang ketiga dan keempat. Cuba untuk melakukan yang terbaik di pusingan yang kelima, pusingan yang terakhir di litar pusat bandar Production Negeri Sembilan. Biarpun secara hakikatnya Chow Chun Hong dari pasukan Castrol Racing Yamaha telah pun saya rasa memahkotakan dirinya muncul sebagai juara dalam acara novice musim kali ini. Mereka beraksi di lap terakhir, pusingan terakhir Mazlan Khamis, melihat di manakah kedudukan Ahmad Fuad Barudin dan juga Chow Chun Hong. Mazlan Khamis mempunyai kelebihan hampir setengah saat di depan Ahmad Fuad Barudin. Chow Chun Hong tempat yang ketiga manakala Chong Kok Weng tempat yang keempat sekarang ini. Syarul Mazhir Bakiri dari pasukan BP Yamaha Cising tempat yang kelima. Dan Mazlan Khamis muncul sebagai pemenang dalam acara Novice Final B. Ahmad Fuad Barudin tempat yang kedua. Chow Chun Hong di tempat yang ketiga manakala Chong Kok Weng di tempat yang keempat. 36.471 saat itulah masa terbaik dilakukan oleh Mazlan Khamis ketika beraksi dalam saingan Novice Final B sebentar tadi. Dengan tinggal kurang dari sebulan sebelum kita melangkah ke alaf baru, pastilah pelbagai harapan diukir sejajar cabaran yang menanti. Bagi pengurus pasukan yang bertanding tidak terkecuali malah melahirkan hasrat yang sama, yakni mencipta yang terbaik di alaf baru nanti. Adalah untuk membawa lebih rider masuk, lebih rider yang muda lagi, supaya diorang dapat lebih exposure lah, membawa dia masuk, test sama diorang. So more to management, apa yang perlu diperbaiki untuk tim Petronas ini untuk lebih maju? Untuk lebih maju lagi, kita harus itu macam klub harus buat lebih races supaya kita dapat race lebih banyak lagi. Mungkin lain tahun lagi ada Castrol lah. Kalau lagi ada Castrol, lain tahun mungkin ada expert, ada novice ada pakai balu punya orang lah. For the next year is to improve the performance of the bike lah, like making new exhaust pipes and also maybe gear ratios to improve for the next millennium. Sukan pemotoran sering memaparkan kehebatan si penunggang beraksi cemerlang mengambil selekoh dan melakukan pecutan ke tahap maksimum. Namun, tanpa kehadiran mekanik berwibawa, tidak mungkin kejayaan akan dapat cipta. Gabungan dua tenaga penting inilah yang merakamkan kemenangan. Malah, juara dunia kelas 500cc Alex Trouvier menghadiahkan kejuaraannya kepada mekanik pasukannya sebagai tanda penghargaan kepada pembentukan jentera yang mantap sehingga membolehkan beliau bergelar juara. Persediaan untuk tim tu amat penting ya untuk kemenangan. Jadi antara mekanik dan rider perlu satu-satu
persahaman yang penting. Bagi seorang mekanik itu perlu disiplin. Itu yang utama sekali untuk memajukan satu pasukan. Itu disiplin yang paling penting. Mungkin lain tahun kita mau improve yang barangan yang bagus sikit. Macam technical punya problem ke apa ke, macam elektronik punya barang kita mau improve sikit. Kasih lebih dia horsepower. Setting yang sekarang ni kita dah buat di Shah Alam untuk kita ikut apa panjang track tu macam mana, kita ikut pada setting tu lah. Kita dah ada set semua, cuma kita ikut balik lah. Itu terpulang pada rider lah. Dia punya kerja last punya kan. Jadi para penonton yang memanjiri litar pusat bandar Port Dickson Negeri Sembilan pada 5 Disember lalu telah pun bersedia untuk menyaksikan acara terakhir dalam pusingan kelima, pusingan terakhir siri kejuaraan Shell Advance Malaysia Cup Prix musim kali ini, acara Yamaha 125Z akhir. Irwan Rosli, Muhammad Ramzi Ibrahim, Muhammad Nazri Hamzah, Cho Chin Hong dan juga Mazlan Khamis membarisi 17 penunggang lain dalam acara pertama di litar sepanjang 800 meter ini. Dengan tumpuan pastilah diberikan kepada penunggang-penunggang ini 30 saat sebelum mereka beraksi. 10 pusingan. Tumpukan perhatian anda kepada Irwan Rosli seperti tadi di jentera bernombor 2, Muhammad Ramzi Ibrahim jentera bernombor 8, Muhammad Nazri Hamzah jentera bernombor 13, Cho Chin Hong di jentera bernombor 3 dan juga Mazlan Khamis di jentera bernombor 1. Di mana mereka telah pun bermula. Mazlan Khamis dan juga Cho Chin Hong diikuti oleh Irwan Rosli berada di depan sekarang ini, menuju ke seleko yang kedua dengan kedarasan di sekitar 60 km sejam sebelum beraksi di seleko yang ketiga dengan kedarasan di sekitar 80 km sejam. Seleko yang keempat sehingga seleko yang keenam mereka akan beraksi di sekitar kedarasan 80 hingga 90 km sejam sebelum mengambil pula seleko yang ketujuh dengan kedarasan yang cukup laju di sekitar 110 km sejam sebelum beraksi di laluan lurus 200 meter panjangnya dengan 160 km sejam kedarasan. Itulah antara strategi dan juga kekuatan yang harus ada bagi setiap 17 penunggang yang beraksi dalam acara akhir pertama pada kali ini, acara Yamaha 125Z di litar pusat bandar Port Dickson Negeri Sembilan dengan Muhammad Ramzi Ibrahim di tempat yang pertama sekarang ini. Mazlan Khamis ketinggalan hanya 1 saat di belakang. Apakah mungkin Mazlan Khamis yang muncul juara di pusingan yang kedua dan ketiga akan berjaya untuk memintas Muhammad Ramzi Ibrahim yang sekadar berjaya menduduki tempat yang keempat di 2 pusingan awal, di tempat yang keenam di pusingan ketiga, namun gagal pula untuk mengutip sebarang mata di litar Londang Alor Gajah Melaka pada 24 Oktober lalu. Satu persaingan yang cukup sengit biarpun acara ini diiktiraf ataupun dianggap sebagai acara sokongan kepada 2 acara penting dalam siri kejuaraan Cup Prix pada tahun ini, iaitu acara novice dan juga acara expert. Pihak penganjur menampilkan acara Yamaha 125Z final ini untuk memberikan, saya rasa, pendahan kepada begitu ramai sekali penunggang-penunggang dari kelas expert ataupun dari kelas novice sebenarnya untuk beraksi, untuk menimba seberapa banyak pengalaman yang mungkin sebelum beraksi di peringkat yang lebih tinggi lagi. Dengan Irwan Rosli dari pasukan Castle Racing Yamaha di tempat yang pertama, masih lagi diikuti rapat oleh Muhammad Ramzi Ibrahim dari pasukan Shell Advance KF Yamaha tempat yang kedua, manakala Muhammad Nazri Hamzah di tempat yang ketiga sekarang ini. Biarpun tidak ada sebarang mata yang diperuntukkan kepada mereka yang mengambil bahagian dalam acara Yamaha 125Z ini, namun inilah antara pendedahan yang diberikan oleh pihak penganjur kepada penunggang-penunggang muda yang rata-ratanya beraksi dalam acara novice dalam siri kejuaraan Shell Advance Malaysia Cup Prix pada musim kali ini. Irwan Rosli tempat yang pertama, Muhammad Ramzi Ibrahim di jentera bernombor 8 masih lagi mengikuti rapat di tempat yang kedua dengan ketinggalan hanya kurang daripada 1 saat. Irwan Rosli mencatatkan 36.671 saat bagi masa sepusingan terpantas di litar pusat bandar Port Dickson Negeri Sembilan kali ini. Acara akhir, acara Yamaha 125Z ini, Irwan Rosli tempat yang pertama, Muhammad Ramzi Ibrahim di tempat yang kedua, di manakah kelibat Mazlan Khamis. Apakah Mazlan Khamis telah pun terkeluar daripada persaingan juara di 2 pusingan sebelum ini?
namun tidak kelihatan Mazlan Khamis. Memungkinkan Irwan Rosli terus berada di depan tanpa banyak cabaran dan dugaan. Meskipun cuba untuk dihimpit oleh Muhammad Ramzi Ibrahim tempat yang ketiga, Muhammad Nazri Hamzah manakala Chow Chun Hong di tempat yang keempat sekarang ini. Formasi yang masih lagi tidak berubah di litar sepanjang 800 meter dengan Irwan Rosli mengekalkan kederasan, mengambil 7 seleko dengan cukup berhati-hati. Seperti yang saya katakan, seleko yang ketujuh merupakan high speed corner dengan kederasan mencecah sehingga 100 km sejam. 2 lagi pusingan untuk ditamatkan dengan Irwan Rosli masih lagi depan. Muhammad Ramzi Abdul Rahim di tempat yang kedua. Apakah mungkin Muhammad Ramzi akan berupaya untuk memintas Irwan Rosli? Juara 2 kali, juara di Sungai Buloh dan juga juara di Alor Gajah. Itulah Irwan Rosli mewakili pasukan Kaso Racing Yamaha. Muhammad Ramzi Abdul Rahim dengan hanya tinggal 2 lagi pusingan tidak terdaya buat masa ini untuk memintas Irwan Rosli. Namun apa saja boleh berlaku dengan Muhammad Nazri Hamzah sebenarnya sekarang ini. Cuba untuk menyaingi Irwan Rosli, Chow Chun Hong tidak memberikan yang terbaik. Mungkin kerana memikirkan perlombaan ini hanya merupakan perlombaan sampingan, tidak memberikan sebarang mata kepada beliau. Namun Irwan Rosli masih lagi depan. Tinggal 1 lagi seleko untuk ditamatkan. Irwan Rosli berjaya untuk mengekang asakan Muhammad Ramzi Abdul Rahim. Akhirnya Irwan Rosli dari pasukan Kaso Racing Yamaha muncul sebagai juara. Muhammad Ramzi Abdul Rahim di tempat yang kedua, manakala Muhammad Nazri Hamzah di tempat yang ketiga. Syabas diucapkan kepada anak muda ini, Irwan Rosli dari pasukan Kaso Racing Yamaha muncul juara dalam acara akhir pertama Yamaha 125Z di litar pusat bandar Port Dickson Negeri Sembilan pada 5 Disember lalu. Bagi penunggang muda kelas novice pula, cabaran pusingan terakhir di Port Dickson ini bukanlah titik notah perjuangan, malah segalanya baru bermula kerana ianya bakal digalas sebagai persiapan untuk menyahut cabaran di alam baru nanti, masing-masing merangka harapan tersendiri. Untuk tahun depan, rancangan saya kalau ada penaja yang ingin sponsor saya untuk depan untuk naik kelas expert, saya akan berlumba. Untuk tahun depan saya nak mentingkatkan lagi lah mutu prestasi saya dan kelas expert mungkin lah untuk lebih maju lagi. Biasa mungkin belajar dengan orang kan, berapa orang lagi pengalaman expert kan. Jadi dalam acara akhir kedua di litar pusat bandar Port Dickson Negeri Sembilan ialah acara novice akhir dengan Muhammad Izzuan Baharudin akan bermula di petak yang pertama, ataupun Muhammad Izzuan Syahbudin sebenarnya yang akan bermula di petak yang pertama. Mazlan Khamis di petak yang kedua, Muhammad Nazri Hamzah di petak yang ketiga, Ahmad Fuad Baharudin di petak yang keempat, Muhammad Hassan Turin di petak yang kelima, manakala Chow Chun Hong di petak yang keenam di barisan yang kedua. Jentera nombor 11 sebelah tadi ialah Mazlan Khamis dan mereka bermula dengan baik. 12 pusingan terpaksa diharungi oleh 20 penunggang yang mengambil bahagian kali ini dengan 7 seleko yang menanti. Jarak perjalanan ialah 800 meter. Di pasangan awal ini Muhammad Hassan Turin, Mazlan Khamis, Muhammad Nazri Hamzah dan juga Chow Chun Hong berada di kelompok yang pertama. Dan seperti yang saya katakan di awal rancangan ini, Chow Chun Hong sebenarnya telah pun memahkotakan dirinya selaku juara baru dalam kelas novice ini, yang telah pun berjaya mengutip 83 mata hasil daripada 2 kemenangan di Sungai Petani dan juga di Seri Manjung, dan muncul naib juara di litar Londang Alor Gajah Melaka pada 24 Oktober lalu, dan di tempat yang keempat di Kota Damansara Sungai Buloh di pusingan pertama yang berlangsung pada 13 Jun lalu. Biarpun Chow Chun Hong telah pun berjaya untuk muncul juara, namun Muhammad Nazri Hamzah tidak memberikan kesempatan kepada penunggang-penunggang lain sambil diikuti rapat oleh Muhammad Hassan Turin di tempat yang kedua. Satu pencapaian yang cukup mengagumkan bagi 2 penunggang muda ini. Biarpun menjadi hakikat bahawa mahkota kejuaraan telah pun beralih tangan ataupun telah pun dimiliki oleh Chow Chun Hong dari pasukan Kaso Racing Yamaha. Di tempat yang ketiga, Mazlan Khamis
Ahmad Fuad Baharudin di tempat yang keempat mungkin sekarang ini. Manakala Chow Chun Hong jelas tidak mau memberikan yang terbaik. Hanya berkedudukan tempat yang keempat sekarang ini. Di jentera nombor 3, Chow Chun Hong bakal kita tabalkan, bakal kita mahkotakan sebagai juara baru dalam acara novice pada musim kali ini. Hanya perlu untuk menamatkan perlombaan dengan Muhammad Hatta Turin. Muhammad Hatta Turin, penunggang muda yang berusia 25 tahun, mendahului namun nundu dia belakang sana. Seorang penunggang gagal untuk mengambil seleko yang ketujuh. Ahmad Fuad Baharudin. Ahmad Fuad Baharudin gagal di seleko yang ketujuh, namun bingkas bangun untuk meneruskan perjuangan dengan Muhammad Hatta Turin di jentera bernombor 9 sekarang ini. Di tempat yang pertama dengan 8 pusingan lagi untuk tamatkan. Berusia 25 tahun. Dilahirkan di Batu Pahat. Masih lagi bujang dan merupakan anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Mula berlumba sejak 3 tahun lalu. Itulah Muhammad Hatta Turin. Satu pencapaian yang cukup gemilang di litar pusat bandar Port Dickson kali ini. Kerana sebelum ini, Muhammad Hatta Turin hanya berjaya untuk menuju tempat yang ketujuh di Sungai Buloh. Gagal untuk mengutip sebarang mata di 2 pusingan sebelum itu. Dan hanya berupaya menuju tempat yang ke-6 di litar Londang Alor Gajah Melaka. Namun di litar pusat bandar Port Dickson, Muhammad Hatta Turin mengenepikan segala persepsi ke atas dirinya untuk mendahului 18 penunggang lain dengan Chow Chun Hong di tempat yang keempat sekarang ini. Dengan Mazlan Khamis di tempat yang kedua, Muhammad Nazri Hamzah tempat yang ketiga. Tumpukan perhatian anda kepada anak muda yang beraksi di jentera bernombor 9. Meninggalkan Mazlan Khamis kira-kira 1 saat di belakang. Dan seorang lagi penunggang gagal untuk menamatkan perlombaan di lintas sepanjang 800 meter ini. Chow Chun Hong di tempat yang keempat tidak memberikan yang terbaik, namun Mazlan Khamis cuba untuk meminta dari sebelah dalam, namun tidak diberikan oleh Muhammad Hatta Turin. Masih lagi pada depan. Hatta Turin melihat di manakah kedudukan Mazlan Khamis. Cuba untuk meminta dari sebelah luar pula Mazlan Khamis dan juga Muhammad Hatta Turin di seleko yang ketiga. Mazlan Khamis masih lagi memberikan tentangan kepada Hatta Turin. Mereka kena berhasil di seleko yang keempat, menuju pula ke seleko yang ke-6 dengan 4 lagi pusingan untuk tamatkan. Hatta Turin dan juga Mazlan Khamis masing-masing memberikan yang terbaik dengan Hatta Turin masih lagi pada depan. Mereka kena berhasil di seleko yang ke-7, high speed corner, sebelum berhasil di laluan lurus dengan kelajuan dia sekitar 160 km sejam. Hatta Turin dan juga Mazlan Khamis. Mazlan Khamis sekali lagi cuba untuk memintas dari sebelah dalam, namun tidak dibenarkan oleh Hatta Turin. Hatta Turin masih lagi pada depan. Satu kecekapan menunggang yang ditunjukkan oleh Hatta Turin. Biarpun seperti yang saya katakan, gagal untuk mengutip sebarang mata di 2 pusingan sebelum ini, namun Hatta Turin berjaya untuk mengekang asakan Mazlan Khamis. Biarpun seperti tadi Mazlan Khamis berjaya mencatatkan masa 36.257 saat, merupakan masa terpantas bagi pusingan kali ini. Namun Hatta Turin masih lagi berdepan. Di manakah kedudukan Chow Chun Hong? Mungkinkah di tempat yang ketiga ataupun yang keempat dengan Hatta Turin masih lagi cuba untuk tidak memberikan ruang kepada Mazlan Khamis. Satu persembahan yang cukup mengagumkan oleh penunggang muda ini. Michael Duhan merupakan penunggang yang cukup diminati oleh Muhammad Hatta Turin. Mungkin beliau masih lagi belum layak bergelar Michael Duhan, tetapi di litar pusat bandar Port Dickson, Hatta Turin menyaksikan betapa beliau punya peluang yang cukup cerah sekiranya diberikan bimbingan cukup baik untuk menghadapi Alaf baru nanti. Dengan Mazlan Khamis ketinggalan tempat yang kedua sekarang ini, Hatta Turin menidakkan keupayaan Chow Chun Hong dan juga Ahmad Fuad Baharudin untuk berada di depan. Dengan Mazlan Khamis, apakah berjaya Mazlan Khamis untuk memintas Muhammad Hatta Turin? Acara novice, acara kedua akhir dalam pusingan yang kelima, pusingan terakhir siri kejuaraan Shell Advance Cup Prix Malaysia kali ini. Chow Chun Hong tempat yang keempat, Muhammad Ramzi Abdul tempat yang kelima, Hatta Turin masih lagi depan, Mazlan Khamis tempat yang kedua. Mereka kena beraksi di seleko yang keempat. Seperti yang saya katakan, seleko yang ketujuh cukup berbahaya, high speed corner. Harus berhati-hati dengan Hatta Turin masih lagi mengekalkan corak tunggangan cukup cemerlang, dan hasilnya Hatta Turin muncul juara. Pusingan terakhir, pusingan kelima di litar pusat bandar Port Dickson. Hatta Turin dari pasukan Suzuki T-Rex Racing menenggelamkan asakan Mazlan Khamis hampir tempat yang kedua. Manakala Muhammad Nazri Hamzah tempat yang ketiga dan Chow Chun Hong di tempat yang keempat. Apapun secara keseluruhannya, Chow Chun Hong muncul juara musim ini dengan 96 mata
Mazlan Khamis tempat yang kedua 78 mata. Ahmad Fakbaruddin tempat yang ketiga dengan 46 mata. Apa sebenarnya strategi Hatta sebentar tadi? Daripada mula lagi, tapi sebelum ni mungkin saya punya ada masalah teknikal sikit. Baru last race baru teknikal okey lah. Mana saya boleh buktikan dekat ada orang lah. Sebenarnya Suzuki boleh buat. Biarpun dikelaskan sebagai penunggang yang cukup mahir beraksi di litar, kebanyakan daripada mereka yang beraksi masih dahagakan kejayaan di alah baru yang semakin hampir. Setelah bertarung di tahap terbaik di dekad 90-an, mereka akan melangkah berdepan cabaran yang pastinya lebih getir. Jadi for next year, saya harap dalam perlumbaan FIM untuk 600cc kalau dapat sponsor. Kalau tak dapat sponsor, kita duduk 120 ataupun 125 lah next year. Kapcai belum tahu lagi kerana kita belum lagi rancangkan. Nanti akan ditahu. Saya haraplah pada tahun 2000 dalam Cup Prix Malaysia, selepas kita tengok apa yang berlaku dalam tahun 99, agak sikit kekecauan yang terjadi di pertengahan siri. Saya harap pada tahun 2000 nanti benda ni akan diatasi lah. Maksud saya dengan kaedah masing-masing cuba menjadi lebih profesional. Dan itulah yang diharapkan bukan sahaja oleh penunggang-penunggang yang beraksi dalam acara akhir expert kali ini, namun begitu juga yang diharapkan oleh pihak penganjur. Dengan di petak yang pertama akan diisi oleh Song Chi Kiong. Sharunizam Muhammad Tamin akan beraksi di petak yang kedua. Mengenadan akan bermula di petak yang ketiga, manakala Chata Chong di petak yang keempat. Muhammad Rosli Masudin di petak yang kelima, manakala Wazi Abdul Hamid hanya akan beraksi, hanya akan bermula di petak yang keenam di barisan yang kedua. Namun, saya rasa di antara Megan, Song Chi Kiong, Sharunizam Muhammad Tamin dan juga Chata Chong begitu banyak sekali dendam dan juga hutang yang masih belum berbayar. Dan di litar pusat bandar Port Dickson Negeri Sembilan sepanjang 800 meter ini, segalanya akan dileraikan, segalanya akan dapat disaksikan. Apakah mungkin pasukan Suzuki mahupun pasukan Chery Vance KFV Yamaha bimbingan Sunny Xiao akan merangkul kejuaraan terakhir abad ini dengan Megan, Song Chi Kiong, Sharunizam Muhammad Tamin, Faizal Yahya dan juga Wazi Abdul Hamid. Mereka bermula dan saksikan bagaimana awal-awal lagi Megan meluru dengan begitu pantas di depan sambil cuba diterapat oleh Wazi Abdul Hamid. Ketinggalan di tempat yang ketiga sekarang ini Faizal Yahya di tempat yang kedua. Satu pemulaian yang cukup baik dengan Faizal Yahya, juara bertahan di tempat yang kedua sekarang ini. Megan bertekad menjadikan litar di pusat bandar Port Dickson sebagai gelanggang penembus maruah dan juga kehampaan kerana beliau begitu mahukan kejuaraan musim ini. Megan berada di depan dengan Faizal Yahya di tempat yang kedua. Wazi Abdul Hamid cuba untuk memberikan bantuan di tempat yang ketiga sekarang ini. Satu pertandingan yang cukup menarik dengan Sharunizam Tamin tempat yang keempat. Apakah mungkin Megan akan menerima bantuan yang secukupnya daripada rakan pasukan Wazi Abdul Hamid? Kerana di dalam pertandingan pertama mereka tewas tunduk kepada pasukan Shell. Dan saat ini Megan di tempat yang pertama, Faizal tempat yang kedua, Wazi tempat yang ketiga, Rosli Maksudin keempat, Sharunizam kelima, Chow Chin Hong tempat yang keenam, Chata Chong tempat yang ketujuh, dan seterusnya Abdul Halim Zaid tempat yang kesembilan. Juruskan tumpuan anda kepada Megan tempat yang pertama dan saksikan bagaimana Wazi mungkin tempat yang kedua sekarang ini. Wazi ataupun Faizal Yahya. Wazi pintas untuk memerangkap Faizal Yahya di seleko yang kedua seperti tadi untuk memberikan cukup satu ruang yang cukup selesa kepada Megan untuk berada di depan. Megan masa lagi mengharapkan bantuan Wazi Abdul Hamid. Satu strategi yang cukup saya rasa mengena waktu ini, biarpun banyak lagi pusingan yang terpaksa diharungi. 12 pusingan terpaksa diharungi dengan Megan mencatatkan 36.527 saat. Masa terpantas dalam pusingan kali ini. Masing-masing melihat di manakah kedudukan penunggang-penunggang lain dengan Wazi dan juga Mega berjaya untuk menjarakkan dirinya dari kelompok yang ketiga diketuai oleh Faizal Yahya dan juga Chata Chong. Wazi Abdul Hamid memberikan yang terbaik di samping Megan.
Dalam 3 pusingan awal, McNaden dan Wazir Abdul Hamid menunjukkan penguasaan yang cukup baik bagi pasukan Suzuki. Biarpun pasukan Suzuki menggunakan ataupun biarpun jentera Suzuki menggunakan 4 gear berbanding dengan jentera Yamaha, namun di litar sepanjang 800 meter ini, jentera inilah yang memberikan sedikit kelebihan kerana begitu banyak seko yang terpaksa diambil oleh mereka. Dengan pasukan Yamaha, saya rasa pastinya agak kecewa kerana McNaden dan juga Wazir Abdul Hamid berada di depan. Faizal Yahya cuba untuk memberikan yang terbaik, masih lagi ketinggalan di kelompok yang ketiga. Di manakah kedudukan McNaden dan juga Wazir Abdul Hamid? Apakah semakin jauh ditinggalkan oleh dua penunggang veteran pasukan Suzuki ini? Masing-masing berasal dari Ipoh, masing-masing mewakili pasukan yang sama dengan 0.280 saat. Itulah perbezaan masa yang ditinggalkan oleh McNaden berbanding dengan rakan pasukan Wazir Abdul Hamid. Namun tempat yang ketiga sekarang ini ialah Faizal Yahya, 2 saat. Wazir Abdul Hamid meninggalkan Faizal Yahya hampir 2 saat di belakang. Saksikan bagaimana jarak ditinggalkan oleh dua penunggang Suzuki ini berbanding Faizal Yahya tempat yang ketiga sekarang. Satu pertandingan cukup menarik. Pusingan terakhir, pusingan kelima dari kejuaraan Nasional Vans Malaysia tahun ini, menyaksikan bagaimana penunggang Suzuki begitu mahukan kemenangan. McNaden dan juga Wazir Abdul Hamid saling berganding bahu untuk menyekat kemarahan penunggang-penunggang lain, terutamanya yang diberikan oleh Faizal Yahya, Cetak Chong, Syamsul Nizam Muhammad Tamin dan juga Rosli Maksurin. Masih lagi di kelompok yang kedua, saksikan sekali lagi penguasaan yang begitu baik sekali ditunjukkan oleh McNaden dan juga Wazir Abdul Hamid. Biarpun saya rasa di saat ini Wazir berpeluang untuk memintas McNaden, namun secara matematiknya beliau berpendapat McNaden lebih berpeluang untuk muncul sebagai juara seandainya mengungguli pusingan yang kelima kali ini. Dan itulah harapan yang diberikan oleh pasukan Suzuki ke atas McNaden dan juga Wazir Abdul Hamid. Dua gandingan yang cukup mantap. Apa yang menariknya, apabila McNaden muncul sebagai juara pada tahun 94, Wazir hanya muncul sebagai juara acara novice pada tahun yang sama. Pada tahun 95, McNaden muncul sebagai juara dan saat itu pula Wazir Abdul Hamid hanya menduduki tempat yang kedua. Itulah antara rentetan sejarah Wazir dan juga McNaden. Namun di litar pusat bandar Port Dickson sepanjang 800 meter ini menyaksikan penguasaan yang begitu baik ditunjukkan oleh kedua penunggang Suzuki ini. Satu permulaan yang cukup baik, saya rasa permulaan yang memerangkap begitu ramai sekali pejabat-pejabatnya, terutamanya Song Chi Kiong, Syamsul Nizam Tamin yang sebelum bertandang ke Port Dickson masing-masing mendahului dengan 74 mata. Syamsul Nizam tempat yang kedua sebelum bertandang ke Port Dickson dengan 69 mata. Namun ketika ini Wazir Abdul Hamid bertindak selaku saya rasa pendorong kepada kejayaan McNaden. Biarpun sekarang ini Wazir berada di depan. Apakah ini satu lagi rencana ataupun teknik yang digunakan oleh pasukan Suzuki? Wazir di depan sekarang ini, tempat yang kedua McNaden. Apakah beliau mahu mega menghambat Wazir dan tidak memberikan peluang kepada penunggang-penunggang lain? Itulah yang dilakukan dan kelihatan sekarang ini McNaden berada di depan. Di tempat yang ketiga jauh di belakang ialah Cetak Chong, ketinggalan hampir 2 saat. Pusingan terakhir, lap terakhir, Wazir dan juga McNaden bukan sekadar memberikan kemenangan kepada pasukan Suzuki, tetapi saya rasa merupakan kemenangan kepada tali persahabatan yang telah pun terjalin dari sejak tahun 94 lagi antara Wazir dan juga McNaden. McNaden dengan bantuan Wazir Abdul Hamid muncul sebagai juara. Pasukan Suzuki muncul sebagai juara di litar pusat bandar Port Dickson. Cukup riang sekali. Dua penunggang pasukan Suzuki ini, warna biru melambangkan perpaduan dan itulah yang ditunjukkan oleh dua penunggang Suzuki ini. Tersenyum riang Wazir Abdul Hamid memberikan yang terbaik bagi membolehkan McNaden muncul sebagai juara dan itulah yang diharapkan oleh pasukan Suzuki. Berkibaran bendera Suzuki di litar pusat bandar Port Dickson. McNaden, Wazir Abdul Hamid menindakkan cabaran penunggang-penunggang Yamaha yang diketahui oleh Cetak Chong tempat yang ketiga, Syamsul Nizam Muhammad Tamin tempat yang keempat, Rosli Maksurin tempat yang kelima, Song Chi Kiong hampa di tempat yang keenam. Saya gembira. Itu susah untuk usaha untuk menang ni. Saya fikir ini track technical track. So hit itu saya saja kasih ajar dia orang. Lepas tu final saya bikin kerja. Okey, ini bantuan Wazir. Bantuan Wazir banyak bantu. Bantuan Wazir memang mahal. Dan setelah bertarung hampir 6 bulan dalam 5 pusingan, akhirnya tibalah saat yang paling mengembirakan bagi keluarga Capri kali ini apabila pihak penganjur Two Wheel Motor Racing mengadakan majlis makan malam
di salah sebuah hotel terkemuka setelah tamatnya pertarungan pusingan kelima di Port Dickson Negeri Sembilan 5 Disember lalu. Apa yang membanggakan ialah kehadiran Menteri Besar Negeri Sembilan Yang Berhormat Tan Sri Isa Abdul Samad yang sudi untuk bersama-sama meraihkan kejayaan baik kepada pihak penganjur maupun penunggang dan pasukan yang bertanding. Dan Yang Berhormat Tan Sri juga telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang kategori novice, dan keputusan keseluruhan ialah Chow Jin Hong dari pasukan Castle Racing Yamaha muncul juara. Manakala dalam masyarakat expert pula, Megan Arden muncul juara dengan 91 mata. Tempat yang kedua Song Chi Kyong dari pasukan Shell Advance KF Yamaha 84 mata, manakala Syarul Nizam Tamin di tempat yang ketiga 82 mata. Jadi tahniah diucapkan kepada semua pemenang dalam musim kali ini. Kita mengalu-alukan kepada pihak penganjur jika ingin mengadakan di Port Dickson atau beberapa tahun yang lalu kita adakan di Serembantu, asalkan dibuat di Negeri Sembilan, pihak kerajaan ini mengalukan. Kan ini suatu sukan yang diminati ramai.